Senang. InsyaAllah kita buka kita punya interview dengan Ummul kita Al-Fatihah. Okey. Sebelum tu Ana perkenalkan nama Ana dulu lah. Okay, nama diberi Siti Hurainah binti Syari. Berumur 23 tahun, belajar di UIA Gombak dalam kos Teaching Arabic as Second Language, iaitu mengajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua lah di kuliah pendidikan. Jadi saya teruskanlah untuk interview kali ini. Boleh Ustazah perkenalkan diri, nama, organisasi dan juga jawatan lah dalam sebagai apa dalam ISMA Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dato' Suryani Binti Sudi. Sekarang merupakan Ketua Wanita ISMA sejak 2019 bulan Mac dilantik sebagai pada AGM tu sebagai Ketua Wanita ISMA. Ana tinggal di Bangi, sekarang ni bekerja sebagai pensyarah di Jabatan Al-Quran dan Sunnah, KUIS, dan merupakan ketua jabatan lah. Ke lagi? Okey. Itu saja, Azhar, boleh. Okey, yang kedua soalan, apa visi dan misi penubuhan ISMA itu sendiri? Sekejap, mana pula tu? Hello? Dengar. Hilang pula ni. Okey. Dia hilang daripada skrin. Okey, visi dan misi ISMA ya. Okey, visi untuk menjadi gerakan Islam yang kuat dan berpengaruh. Dan misi adalah untuk memimpin ummah mengembalikan dominasi kuasa Melayu Islam. Itu bukan visi dan misi ISMA lah. Okey. Terima kasih Azhar. Okey, soalan ketiga. Apakah peranan utama penubuhan organisasi dakwah ni lah yang menjadikan organisasi ni berbeza daripada organisasi dakwah yang lain lah? Apa kita panggil big why lah, kenapa penubuhan ISMA ni sendiri diadakan, itu bukan di Malaysia? Okey. Sebenarnya ISMA kalau kita tengokkan dia tahun ni merupakan dah 23 tahun penubuhan ISMA. ISMA sebenarnya dia nak membentuk minda ataupun pemikiran bangsa Melayu supaya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, maksudnya bukanlah merujuk kepada barat ke ataupun merujuk pada golongan pandangan-pandangan orang tertentu kan, tapi utamanya merujuk pada Quran dan Sunnah dan melihat kepada sejarah dan kita tengok pada realiti semasa umat Islam khususnya di Malaysia lah. Jadi maknanya ISMA nak membentuk cara fikir ataupun pemikiran umat Melayu tu supaya ada basic yang jelas, yang kukuh. Sebab nak membentuk diri tu dia bermula dengan pemikiran dulu kan. Bila pemikiran tu jelas betul, barulah dia akan bawa kepada tindakan-tindakan yang betul lah. Jadi itu kira yang utama lah yang utama untuk perjuangan ISMA tu sendiri lah.
betul Zazah. Saya setuju dah Itu yang utama lah. Betul-betul. Kalau kita tengok sekarang ni pun orang-orang Melayu sekarang ni macam dah tak ada jati diri, betul tak? Dah tak tahu nak berpandukan apa dalam kehidupan ni. Sedangkan Melayu secara keseluruhannya lah. Betul. Datang daripada kita datang dapat Melayu tu pun, dan Melayu tu pun banyak dipengaruhi oleh orang pendatang-pendatang daripada Arab dan India yang beragama Islam. Tapi sekarang orang Melayu ibarat dah tak ada itulah jati diri. Pegangan. Itu agenda yang utamalah, tapi sebenarnya Isma ada 7 agenda lah dalam perjuangan dia kan. Yang pertama tu membentuk minda. Sebab itu yang macam saya kata dia membawa hala 7 tindakan kan. Yang kedua, mempertahankan Islam sebagai identiti negara. Maksudnya kita macam dulu kita perjuangkan Islam adalah identiti negara. Maksudnya Malaysia ni adalah negara Islam. Bukannya Malaysia itu agamanya agama Islam, tidak, tapi Malaysia itu sendiri adalah negara Islam. Sebab bila Malaysia itu negara Islam kan, dia menunjukkan bahawa segala tidak tanduk dan segala apa yang kita berlandaskan kepada undang-undang tu adalah kita akan rujuk Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Bukannya Islam tu sebagai agama rasmi kan. Bila agama rasmi dia hanya dibaca doa-doa ketika tu saja kan, tapi Malaysia tu sendiri identiti dia, diri dia adalah negara Islam. Tu maknanya Isma mempertahankan benda tu lah. Ni yang selalu yang golongan musuh tak mahu kan. Sebab dia kata Malaysia ni negara sekular. Sebab apa kita perlu pertahankan Malaysia sebagai identiti Islam kan? Sebab dia akan jadi maksudnya akidah dia akan memberi kesan terhadap undang-undang kan. Dia akan memberi kesan terhadap perlembagaan kan. Sebab dalam perlembagaan sini menyebut agama persekutuan adalah agama Islam. Jadi justru itu Isma dia banyak membangkitkan kesedaran masyarakat lah berkaitan dengan identiti ni kan. Maknanya sebarang ideologi ataupun kristenisasi, liberal, sekularisme, LGBT. Jadi Isma sangat lantang mempertahankan benda-benda ni daripada menyusup masuk ke dalam masyarakat. Sebab itu kita kena pertahankan Islam agama negara. Kalau kita terima sekular sebagai agama negara, dia akan menerima semua tu masuk dalam negara kita. Jadi kita tak ada satu identiti yang jelas kan. Yang ketiganya, agenda Isma ialah pembangunan keluarga dan masyarakat. Jadi kita bukan setakat memperjuangkan Islam negara ataupun membentuk minda, tapi kita pergi turun kepada pembentukan diri. Ya, maknanya pembangunan keluarga dan masyarakat. Kita nak bangunkan, menumpukan wanita keluarga sebab lahirkan masyarakat yang berilmu, bertakwa. Bila masyarakat lahir masyarakat yang bagus, akan lahirlah negara yang bagus kan, dan negara yang mampan dan seterusnya lah. Seterusnya kita juga agenda kita adalah pembinaan generasi baru. Generasi baru ni dia melibatkan generasi-generasi yang merupakan bakal pelapis pada masa hadapan. Sebab tu dalam Isma kita ada pemuda, di mana di bawah pemuda kita ada Persatuan Belia Islam Nasional ataupun pembina kan. Dan kita ada juga KRIM, Kelab Remaja Isma kan. Dan kita ada juga kelab anak-anak hebat, itu untuk yang sekolah rendah. Jadi semua ini merupakan barisan pelapis-pelapis yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Jadi Isma juga fokuskan pada benda-benda ni sebab kita memfokuskan bahawa pemuda hari ini, anak-anak hari ini merupakan pemimpin pada masa depan. Maka mereka perlu dibina, mereka perlu ditarbiahkan, perlu dibentuk supaya menjadi barisan pelapis pemimpin yang berwibawa lah. Tidak lupa juga Isma mengambil berat berkaitan dengan ekonomi. Sebab tu ada Kopres, iBusiness untuk memantapkan ekonomi, khususnya ekonomi Melayu lah. Dan seterusnya
pengembelingan masyarakat madani, ini yang keenam. Maknanya dalam projek-projek ISMA melibatkan seluruh masyarakat dalam projek-projek ini. Sebab itu tenaga-tenaga masyarakat ini digunakan sebagai bersama untuk menjalankan hasrat-hasrat ISMA. Contohnya kita ada agensi-agensi iMedi, kita ada iGuru, ini merupakan agensi-agensi yang ISMA, kan? Kita ada Majlis Ulama ISMA. Malah contohnya dalam saya sebagai ketua wanita sini, kita melibatkan masyarakat dalam program-program ISMA untuk masyarakat ini bersama-sama memberi sumbangan untuk membentuk masyarakat mission lah. Contohnya kita akan program rehal wanita mengaji, di mana kalau baru ni bulan puasa Ramadan kita dapat hampir 3,000 tak silap penyertaan seluruh negara untuk menyertai program rehal wanita secara online, kan? Okey. Dan contohnya kita juga ada untuk yang ketujuh, agenda yang seterusnya ialah berkaitan sosial dan kebajikan. Maksudnya kita ambil keperluan masyarakat setempat. Contohnya macam ketika COVID baru ni, kita ada Yayasan Ikhlas, dan kita juga dalam biro-biro sendiri ada unit-unit sosial, macam biro wanita ada unit sosial dan kebajikan. Kita kumpul dana-dana untuk kita bantu buat PPE, kan? Kita bantu masyarakat yang terjejas dengan COVID, kan? Dan rasanya dah beratus ribu Yayasan Ikhlas telah berikan sumbangan untuk mereka-mereka yang terlibat ni, dan untuk macam penyediaan PPE hampir setiap cawangan memberikan sumbangan. Kita tolong jahit, kita tolong buatkan yang muka tu, kan, untuk kita beri kepada frontliners. Jadi itu 7 agenda lah. Jadi kiranya ISMA ini dia menyeluruh lah, bukan setakat berbentuk pemikiran tapi sampai kita turun pada masyarakat hingga kepada sosial dan juga kebajikan, dan bukan setakat kita membina generasi, kan, tetapi kita juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyumbang tenaga bersama ISMA. Terima kasih Ustazah untuk jawapan yang saya rasa sangat padat dan juga menyeluruh lah. Betul. Saya sangat setujulah sebab saya tengok di social media pun ISMA sangat-sangat aktif, kan. Daripada lapisan umur muda, daripada umur kanak-kanak hingga dewasa, kan, hingga warga emas, semua ISMA kita cater lah semua isu. Kita sentuh semua masyarakat, lapisan masyarakat, betul-betul. Jadi saya rasa untuk jawapan yang telah diberikan tadi pun telah menjawab sebenarnya soalan yang keempat, kan, iaitu contoh-contoh aktiviti ataupun program yang diadakan oleh ISMA itu sendiri. Jadi selain daripada rehal wanita, bantu di musim COVID ni, apakah lagi aktiviti, contoh-contoh aktiviti lain yang diadakan oleh ISMA itu sendiri lah. Okey, aktiviti kita memang sebenarnya kalau ikut biro, ikut pecahan dia sangat banyak lah, kan. Kalau kita masing-masing buka, contohnya kalau buka Facebook Wanita ISMA, dia ada aktiviti dia, kan. Kalau buka Facebook Biro Kebajikan dan Masyarakat, dia ada aktiviti dia, kan. Jadi antara contoh lah, kalau macam wanita sendiri, kita ada rehal wanita, ini untuk mengaji, kan, untuk kelas mengaji bersama-sama. Dan kita ada usrah wanita. Usrah wanita ni ada hampir 50 usrah wanita di seluruh Malaysia, di Sabah dan Sarawak. Dan kita jalankan usrah wanita ni setiap bulan lah. Cuma bila COVID ni kita banyak jalankan secara online, dan ada juga yang buat secara Google Meet, usrah online. Dan kita ada seminar wanita Serwanis. Kalau tahun lepas sangat heboh lah Serwanis ni, terutamanya Serwanis tahun lepas dia berbincangkan tentang berkaitan dengan kesihatan mental. Okay. Dan kita juga ada, kalau wanita, ada Konvensyen Wanita Islam. Konwanis merupakan acara 2 tahun sekali. Kalau ikut jadualnya wanita tahun depan lah, tapi kita tengoklah macam mana dengan keadaan COVID negara, kan. Jadi itu antara program-program wanita. Selain itu wanita juga ada aktiviti sukan di cawangan-cawangan, kan. Mana semua ini melibatkan masyarakat. Okay.
Dan kita juga ada sosial macam ada Maidah Ramadan. Kita cari sumbangan macam program puasa bawah ni dapat bukan 7,000 tak silap untuk bagi sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan di sekitar Selangor lah. Okay, kalau macam pemuda sendiri dia ada aktiviti dia sendiri. Contohnya aktiviti pemuda ni dia agaklah salah. Contohnya bawa motor konvoi tu kan, ataupun kerja-kerja sukarelawan. Contohnya membantu masa-masa banjir, macam baru ni banjir di Bangi kan, jadi buat tubuh pasukan ad hoc untuk bantu masa-masa banjir, kemas rumah dia orang kan dan seumpamanya. Kemudian ada juga aktiviti panjat gunung yang disukai oleh golongan-golongan muda lah kan, panjat gunung, berbasikal dan seumpamanya, untuk menarik golongan muda tu supaya dekat dengan program-program Islam, supaya dekat dengan benda-benda yang baik macam ni lah Okey, kalau macam itu untuk golongan pemuda, kemudian kita pergi pada macam pembina. Tak silap saya dah berdaftar berpuluh jugalah di aktiviti secara rasmi, bergerak secara rasmi di aktiviti yang mana dia boleh bergerak dalam aktiviti seperti peserta-peserta yang lain kan. Itu pembina pun banyaklah dia punya aktiviti dia sendiri yang melibatkan mahasiswa, fokus pada mahasiswa. Dan kita masuk juga ke sekolah dan menerusi KRIM, Kelab Remaja ISMA. Sering mengadakan contohnya kem lepasan sekolah, remaja lepas SPM, kita buka untuk memberikan pendedahan berkaitan dengan alam universiti, yang berkaitan dengan apakah kos-kos yang boleh dipilih. Kita sebab dia nak pindah kepada alam IPT kan, jadi kita bukalah minda mereka kan untuk adik-adik lepasan SPM. Dan di sekolah juga mereka ada, kalau yang masuk di sekolah-sekolah kadang ada buat usrah-usrah bersama pelajar-pelajar dan sering juga mengadakan pertandingan bola tampar ataupun bola jaring, bola sepak, untuk mengajak remaja ni kan bersama-sama rapat bersama dengan orang-orang yang nak pada kebaikan kan. Dan kalau peringkat bawah sekalipun kita ada Nazim. Macam untuk sekolah rendah ni biasanya ada pertemuan sebulan sekali di Bukit Cawangan. Program perkenaan lah, ada menembak, ada pidato, dan setiap tahun mereka ada macam event lah kan. Mungkin event sukan, kemudian digilikan dengan event berpidato ataupun syarah kan, nasyid. Jadi semua ni untuk mencongkil bakat-bakat anak-anak supaya mereka berani ke hadapan, mereka berani mengeluarkan idea supaya nak bina generasi kan. Jadi itu secara umumnya kalau tengok program tu mengikut kepada peringkat-peringkat umur dan juga mengikut kepada biru-biru lah kan. Kalau macam biru dakwah, maknanya menyebarkan dakwah, kita ada kempen kesedaran ummah, ceramah-ceramah di masjid-masjid, ada klinik Al-Fatihah. Kadang kita buka meja di taman-taman, kita buat banting, maknanya siapa nak test bacaan Al-Fatihah boleh masuk dan boleh baca. Jadi benda-benda yang kita pergi pada masyarakat supaya masyarakat lebih dekat dengan Islam, mengenali Islam dan tak rasa Islam ni satu benda yang payah untuk diamalkan lah. Jadi itu antara objektif program yang dijalankan. Okay. Terima kasih Razah untuk jawapan yang rasa sangat-sangat betul lah. Macam cakap tadi kan, dia sangat-sangat menyeluruh lah Islam kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya ingin bertanya juga pada Ustazah, apakah strategi yang digunakan oleh ISMA itu sendiri kan dalam mempromosikan program, terutamanya kita nak tarik penyertaan ni daripada kalangan orang Muslim dan juga bukan Muslim itu sendiri kan. Sebab kita organisasi dakwah ni bukanlah kita tentang kita nak kata pada umat Islam saja kan, tapi kita nak juga tarik orang-orang Islam. Macam mana, apa strategi yang digunakan oleh ISMA itu sendiri? Okay, kita seiring dengan strategi yang sekarang ni yang digunakan juga di orang lain kan. Hanya kita menggunakan antaranya yang pertama kita menggunakan media sosial lah kan. Melalui Facebook, FBS kan. Maknanya kita sebarkan program menerusi media sosial untuk kita mengajak memperkenalkan program-program kita, mengajak orang pada program kita kan. Itu benda yang memang tak boleh nak tinggal lah untuk masa sekarang ni, yang mesti kita buat. Dan persennya untuk yang mengikuti program itu lah persennya yang agak tinggi lah, mungkin libatkan separuh ataupun sebagian besar daripada
peserta yang mengikuti kan. Dan sebab kita tahu pun generasi sekarang ni dia lebih banyak pada IT savvy kan, melihat mencari maklumat menerusi internet, menerusi jari. Jadi kita tak boleh nak tinggal benda-benda macam ni. Jadi kita kena kejar dan kita kena hampir yang antara benda yang sangat besar jugalah untuk kita yang kita usahakan untuk kita menyampaikan fikrah kita dan untuk sebarkan fikrah kita dan untuk kita ajak orang pada program kita kan. Selain daripada itu, kita juga menggunakan kaedah-kaedah yang konvensional lah. Macam kita jumpa one by one, kita pergi rumah ke rumah ataupun kita pergi pada sekolah, kita pergi jumpa pengetua kan. Kalau kita pergi dengan orang tentu kita jumpa ketua dia. Jadi itu merupakan kaedah yang tidak boleh juga ditinggalkan. Dan untuk kita perkenalkan isma pada masyarakat lah. Contoh kita jumpa ketua taman kan, kita nak masuk buat program, kita jumpa ketua taman dan kita jalinkan hubungan-hubungan yang baik lah. Maksudnya kalau macam media sosial tu dia kita sebaran secara umum tapi kalau kita nak membina hubungan dengan masyarakat kan, kita nak bina hubungan dengan ketua-ketua dengan kelompok tertentu, kita kena jumpa ketua-ketua dia kan, pemuka-pemuka dia untuk kita dapat hubungan yang lebih baik lah. Jadi itu antara dua cara yang besar lah. Saya rasa cara itu juga digunakan oleh organisasi dakwah yang lain. Terima kasih Zaza. Soalan yang seterusnya, apakah cabaran Ustazah selaku Ketua Wanita ISMA Malaysia dalam menempuh dunia dakwah ini? Pertamanya cabaran kita mestilah daripada pertamanya daripada musuh Islam itu sendiri kan, di mana kita tengok saban hari mereka ada saja sentiasa saja mengeluarkan benda-benda sensasi kan. Kadang-kadang benda tu diulang-ulang. Dia dah pernah sebut dah dulu, tapi 2 tahun lagi dia sebut lagi kan, 2 tahun lagi dia sebut lagi. Jadi ini merupakan satu cabaran dalam usaha kita nak menjaga pemikiran umat Islam, dalam usaha kita nak menjaga minda orang Melayu Islam ini kan. Tapi yang datang tu adalah daripada golongan Islam sendiri yang cuba nak menimbulkan syubhat ataupun nak merosakkan pemikiran, menerusi didatangkan syubhat-syubhat ataupun tumahan-tumahan terhadap Islam, terhadap sejarah negara, kan, terhadap peradaban seumpamanya, untuk dia nak sebenarnya kadang-kadang kita tengok dia ni nak test market pun dia juga kan, sebab mereka ni ada pengikut dia kan, ada yang menyokong dia. Jadi ni antara cabaran-cabaran kita. Dan kalau kita tengok kadang-kadang yang bawa tu sendiri adalah daripada golongan orang Melayu sendiri. Ini masalahnya. Kalau kita yang bawa tu adalah orang muka Islam kan, ataupun orang daripada orang Barat, biasanya mudah saja orang nak tolak kan. Tapi bila dibawa oleh orang Islam sendiri kan, akhirnya masyarakat Melayu ni jadi keliru kan. Jadi itu antara cabaran utamalah kan. Dan cabaran yang seterusnya, cabaran daripada umat Islam sendirilah. Banyak mereka tak boleh menerima sepenuhnya. Contohnya macam perjuangan Melayu, ada yang kata resis kan, ada kata tak boleh nak berjuang Melayu ni, kita kena berjuang semua bangsa kan. Jadi benda-benda tu antara bila orang Melayu sendiri yang timbulkan benda tu, mereka sendiri tak ada rasa izzah pada bangsa mereka kan. Jadi ni satu ujian yang besar kan, ujian yang besar yang merupakan antara cabaran yang agak besar jugalah yang perlu dihadapi oleh ISMA lah, dalam kita nak menanam ataupun dalam kita nak memasakkan kan kefahaman terhadap sejarah kebenar, terhadap ketuhanan Melayu dan seumpamanya. Mereka pertikaikan tentang identiti agama, mereka pertikaikan tentang ketuhanan Melayu, mereka pertikaikan tentang Islam agama negara kan. Jadi benda-benda tu benda-benda yang patutnya mereka dah boleh faham, tapi sebab mereka ni kadang-kadang mereka terpedaya dengan yang musuh Islam tadi tu kan. Kadang mereka ni mereka tak study, mereka emosi kan. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang yang perlu berhadapan dengan inilah. Itu antara saya rasa dua cabaran yang sangat besar lah kan.
yang perlu dihadapi oleh yang dihadapi oleh ni lah. Kalau cabaran lain tu biasalah kan, kewangan, tapi insya-Allah benda tu rezeki tu daripada Allah kan. Ada je bantuan daripada Allah. Allah tolong bantu kita kan, maknanya. Dan sumbangan-sumbangan daripada masyarakat pun alhamdulillah. Contoh macam COVID ni saya rasa dapat beratus ribu. Macam untuk bakul Ramadan dapat ratus ribu juga. Kita dapat distribute pada golongan yang memerlukan untuk bulan Ramadan kan. Jadi benda-benda tu orang Melayu nak sedekah tak ada masalah sangat. Tapi cabaran-cabarannya adalah cabaran dalam saya rasa lebih besar cabaran dia nak pertahankan tentang Islam, nak pertahankan tentang negara, pertahankan tentang Melayu kan. Hanya ada kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ni dia bukan individu tau, dia adalah gerakan. Dia adalah gerakan yang memang tak nak kita ni perjuangkan Islam, yang tak nak kita ni perjuangkan tentang ketuhanan Melayu, yang tak nak kita ni perjuangkan negara. Mereka adalah gerakan, bukannya individu. Tapi kita sebenarnya berhadapan dengan gerakan-gerakan inilah sebenarnya kan. Jadi bukan, kalau individu dia tak ada masalah kan, tapi dia dah gerakan. Sebab tu dia ada saja ditimbulkan isu kan, tak habis-habis ada saja perancangan dia lepas satu dan seumpamanya lah. Ditambahkan lagi dengan golongan-golongan minoriti yang menuntut hak yang macam-macam kan. Kononnya seolah macam nak mencabar hak orang Melayu itu sendiri. Sudah dia ada cabaran besar lah. Kalau cabaran lain tu biasalah saya rasa kan. Ustazah, bagaimanakah cara untuk menangani masalah itu? Okey, pertamanya jawab. Sebab tu kalau tengok dalam laman web isma.org ataupun kadang-kadang keluar juga di Malaysia Kini, macam Presiden kita juga kadang keluar statement di Malaysia Kini. Kita juga Presiden pun ada Facebook sendiri. InsyaAllah, apakah nasihat buat para da'i yang akan datang? Okey, pertamanya pada da'i ni, da'i ni sesiapa saja kan. Dia ada latar belakang Islamik ke, dia doktor ke kan, dia ahli sejarah ke kan. Bila dia ajak pada kebenaran, dia berada. Pertamanya dia kena ada asas Islam yang kuat. Asas Islam yang kuat. Maknanya ilmu fardu ain tu dia tu kena sangat kuat. Tu basic kan. Yang keduanya kan, sebabnya orang banyak petikai kadang benda-benda tentang Nabi Muhammad kan, tentang sifat-sifat Allah kan. Jadi kalau kita pun takut benda tu, tak ada cakap lah. Yang keduanya kena sentiasa upgrade diri kan, dengan mendalami ilmu agama. Tak kira siapalah kan. Sebab itu Muhammad je sekarang ni doktor, dah habis doktor dia pergi ambil diploma pengajar Islam secara part time. Kena ada upgrade diri. Kalau dah yang ustazah tu dia kena tengok pula bidang-bidang lain kan. Kena dalami lebih lagi. Contohnya bidang hadis, kena tengok bidang fiqh, kena tengok bidang-bidang lain kan, untuk lebih mendalami diri. Sebab ilmu agama ni merupakan kunci utama lah. Dia bergerak. Jadi dia akan bergerak berdasarkan ilmu, bukan bergerak berdasarkan emosi. Itu penting. Kita kena bergerak berdasarkan ilmu, bukan bergerak berdasarkan emosi. Kemudian seterusnya dia kena ada ilmu kemahiran lah. Ilmu kemahiran macam mana berhubung dengan masyarakat kan, macam mana nak bercakap, ilmu komunikasi. Lagi-lagi orang muda sekarang ni kan, dia lebih suka dengan contohnya dengan apa ni, WhatsApp saja kan. Lebih suka dengan bahasa-bahasa yang ringkas-ringkas saja, tak suka nak jumpa-jumpa. Kena bertatap mata. Jadi benda-benda tu pada da'i dia kena ada lah. Jangan kita ikut cara semasa kan, tanpa kita mengekalkan ataupun tanpa kita mengambil cara-cara yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Macam Rasulullah dia pergi jumpa sahabat, pergi ziarah. Amal-amal ziarah ni mungkin orang-orang muda sekarang ni kurang kan. Mereka kurang ziarah, mereka sebab dia bila ziarah tu dia ada keberkatan dia. Jadi ilmu-ilmu kita kena tengok apa yang Rasulullah buat. Kena ada ilmu soal. Yang penting dia kena ada basic yang sangat kuat kepada agama. Jangan ikut emosi kan. Ilmu agama kena ada. Itu yang
sekali lah, sebab kita tengok ramai je yang dai-dai sekarang ni kadang dia kata dia latar belakang agama, dia penceramah, tapi kenyataan dia memberikan confuse pada masyarakat, kan? Dia patut dia tahu apa yang dia cakap, apa yang tak boleh dia cakap, kan? Kemudian dia pula yang menjatuhkan orang lain, dia pula yang menjalankan ataupun membuat tindakan-tindakan yang mencemarkan diri dia, mencemarkan dai-dai yang lain. Jadi kena jaga akhlak lah, kena jaga akhlak, kena sentiasa berdisiplin, kan? Jadi itu pesanan saya pada para dai lah. Baik, Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah sudah berakhir interview kita pada hari ini. Maka tercapailah objektif kami untuk mengetahui tentang bagaimana sebuah organisasi itu dijalankan dan bagaimanakah cara untuk kita memantapkan supaya generasi kita terus berada dalam landasan yang benar dan untuk terus mempertahankan Islam. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustazah dan kerana dapat berluangkan masa untuk kita beramah pada hari ini, dan kami minta maaf jika ada kesalahan daripada kami ataupun salah tutur bahasa. InsyaAllah.